Mat Puchong. Terima kasih, Speaker. Nak Puchong ingin minta Menteri Kesihatan menyatakan status terkini suntikan HPV untuk lebih daripada 500,000 kanak-kanak perempuan yang telah terlepas suntikan dari tahun 2020 hingga 2022 serta perolehan vaksin HPV yang telah pun diperuntukkan 120 juta untuk tahun 2023. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih betul. Terima kasih Yang Berhormat. Hal tersebut memang seperti yang telah dinyatakan, memang kita maklum tentang statistik keciciran anak-anak yang sepatutnya menerima vaksin HPV. Pada tahun 2021, Kementerian Kesihatan Malaysia tidak dapat sebenarnya membuat perolehan bekalan vaksin HPV, ekoran daripada gangguan bekalan vaksin HPV tersebut di peringkat global, dan ini telah sebenarnya mengganggu pelaksanaan pemberian imunisasi HPV kepada murid-murid sekolah tingkatan 1 atau remaja yang berusia 13 tahun bermula dari tahun 2021. Dengan menggunakan baki stok vaksin yang ada pada kita untuk tahun 2020, seramai 34,933 orang, iaitu hanya 15.7% sahaja murid perempuan tingkatan 1 kohort tahun 2021 telah menerima dos vaksin pertama sahaja, ya. Ini bermakna masih ada lagi 187,151 orang atau baki 84.3% yang belum menerima vaksin HPV pada untuk kohort tahun 2021. Bagi tahun 2022 pula, harga vaksin HPV di peringkat global telah meningkat sebanyak 6 kali ganda. Dan KKM hanya boleh membuat perolehan sebanyak 100,000 dos sahaja vaksin HPV pada Disember tahun lepas 2022. Kesemua vaksin tersebut telah pun kita agihkan ke negeri-negeri untuk diberikan kepada murid-murid sekolah tingkatan 1 kohort 2021 yang belum menerima vaksin, seperti yang saya sebut tadi. Jadi oleh yang demikian, bilangan murid perempuan tingkatan 1 kohort 2020 hingga 2022 yang belum menerima sebarang dos vaksin HPV adalah seramai 336,592 orang. Kementerian Kesihatan sebenarnya sangat komited untuk memastikan semua murid perempuan kohort 2021, kohort 2022 dan kohort 2023 akan menerima vaksin HPV ini sebelum mereka tamat persekolahan. Keutamaan pemberian vaksin HPV adalah kepada murid perempuan bagi kohort 2021 dan yang sedang berada sekarang ni di tingkatan 3 terlebih dahulu, dan apabila keseluruhan kohort ini selesai, barulah vaksin itu kita berikan pula kepada kohort 2022 dan seterusnya kohort 2023. Dan ini bergantung juga kepada jumlah vaksin yang kita akan perolehilah pada tahun ini. Berkenaan dengan perolehan vaksin HPV yang telah diperuntukkan sebanyak 120 juta itu, bagi tahun ini Kementerian Kesihatan Malaysia menjangkakan perolehan baru ini kita dapat muktamadkan pada suku ketiga nanti. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Puchong, soalan tambahan. Terima kasih, Speaker. YB Menteri, semasa negara kita menghadapi COVID, antara tahun 2020 hingga 2022 bukan sahaja vaksin HPV tetapi juga banyak ramai kanak-kanak yang tercicir vaksin rutin mereka mengikut jadual ataupun mengikut program imunisasi kebangsaan. Apakah langkah-langkah yang diambil oleh kementerian supaya golongan ini boleh mendapat suntikan-suntikan yang mereka miss dan dapat catch up mengikut jadual imunisasi mereka? Yang Berhormat Menteri. Terima kasih YB Puchong. Jadi apa yang kita lakukan seperti yang saya sebut tadi, kementerian memang sentiasa komited untuk memastikan semua golongan yang perlu mendapat vaksin mendapatkannya. Jadi bagi mereka yang tercicir, kita adakan beberapa program yang menjangkau program imunisasi itu, ialah pertamanya mereka yang tercicir itu kita cuba hubungi sebab kita ada rekod-rekod mereka untuk mendapatkan vaksin di klinik-klinik kesihatan. Kita lakukan contohnya melalui panggilan telefon. Kemudian kita adakan juga lautan-lautan ke rumah bagi golongan-golongan yang tercicir imunisasi ini. Ini adalah dalam program outreach kita.
kita selain pada itu kita memperingatkanlah memperingatkan kepada khususnya ibu bapa lah ya, advokasi melalui hari-hari seperti Hari Imunisasi Kebangsaan yang baru kita lakukan baru-baru ini ya, yang dan sebenarnya program itu kita adakan juga setiap tahun ya, menyambut Hari Imunisasi Kebangsaan hanya untuk di antaranya adalah untuk memperingatkan kepada ibu bapa khususnya memastikan anak-anak mereka mendapat imunisasi yang lengkap. Kita juga melakukan engagement bersama beberapa pihak lain termasuklah TASCA ya, untuk memberikan awareness ataupun memberikan peringatan kepada ibu bapa, dan juga kita melakukan promosi-promosi kesihatan secara yang berterusan. Yang berhormat, terima kasih. Terima kasih Mbak Menteri. Sebelah. Jika tidak, saya akan beri kepada sebelah kanan. Silakan Yang Kementerian. Terima kasih. Saya lihat ada bantahan daripada pelbagai pihak tentang vaksin ini. Kerana pertama sekali tempohnya ialah sama 2 tahun. Yang kedua dia boleh menghalang beberapa item saja dari segi kanser kesan daripada HPV ini. Persoalan saya ialah sejauh mana kementerian berusaha untuk menangani kebimbangan setengah-setengah pihak yang membantah program vaksinasi ini, dan apakah langkah-langkah seterusnya yang perlu diambil oleh pihak kerajaan terutama bagi persatuan-persatuan pengguna yang mendominasi gerakan untuk menentang program vaksinasi ini. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, kita memang juga maklum tentang kebimbangan program-program vaksinasi yang kita lakukan. Tapi apa pun bila kita membuat polisi untuk memberi vaksinasi, ia haruslah diasaskan kepada penemuan-penemuan sains dan juga data-data. Jadi ini yang sebenarnya yang kita cuba nyatakan atau kita memberi edukasi kepada rakyat bahawa kepentingan vaksin ini kalau kita lihat secara sainsnya telah sebenarnya banyak memberi kebaikan ya kepada kesihatan rakyat ya. Bermulalah daripada vaksin-vaksin yang kita berikan kepada kanak-kanak sehinggalah remaja, sehinggalah vaksin COVID yang kita telah berikan sehingga hari ini. Apa yang kita lakukan, biasanya kita membuat engagement Yang Berhormat dengan pihak-pihak sebegini untuk kita memberikan pandangan-pandangan kita secara yang saya sebut tadi, secara saintifik dan data, dan setakat ini mereka ramai juga yang menerima pandangan itu, dan alhamdulillah juga akhir-akhirnya kita tengok bantahan-bantahan dan juga serangan-serangan terhadap ini agak berkurangan berbanding sebelum ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk pertanyaan Menteri pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat.